Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad syafi'ul mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Saya mungkin ingin memperjelaskan sedikit tentang berkenaan dengan isu yang tular yang dimainkan oleh sesetengah mungkin mereka ini saya tak pasti sama ada tidak bertanggungjawab ataupun mereka ini tidak memahami. Mungkin saya boleh katakan tidak memahami apakah sebenarnya skop kerja ataupun kod perjuangan yang dibawa oleh Persatuan Pengguna Sembahyang Malaysia. Jadi pertama, saya sebelum nak ulas lebih panjang, saya ingin perjelaskan dahulu. Kita ni di Sembahyang Malaysia ni kita bertindak berdasarkan aduan. Jadi saya ambil contoh. Kita ada banyak skop kerja, tapi saya ambil dua skop kerja saja yang paling mudah. Saya ambil contoh dalam skop kerja yang melibatkan tuntutan dalam masalah penipuan ataupun penipuan dalam pelaburan yang tidak wujud ataupun tawaran kerja yang tidak wujud ataupun akhlak ataupun penipuan yang melibatkan love scam dan sebagainya. Ini adalah satu tuntutan, satu penipuan berdasarkan, maksudnya ini adalah satu skop kerja yang berdasarkan tuntutan. Maksudnya tuntutan ni adalah yang di mana kita mempunyai pengadu yang datang membuat aduan pada kita untuk kita mencari jalan untuk menyelesaikan sama ada mendapat kembali duit yang ditipu ataupun kita memberi tekanan kepada pihak berwajib untuk mereka-mereka yang menipu ini diambil tindakan dan dituduh di mahkamah sehingga diberi hukuman yang setimpal. Jadi sebab itu kena faham, ini skop kerja yang pertama dan perlu ada apa? Perlu ada pengadu. Okey, pengadu yang datang ke sini membuat laporan kepada kita dan buka fail dengan kita dan sign warrant to act dengan kita, melantik kita sebagai third party yang menjalankan tanggungjawab kerja untuk mendapatkan duit mereka balik, duit yang ditipu. Tetapi ini adalah usaha sama yang perlu dilakukan kedua belah pihak. Maksudnya kita perlu ada pengadu. Pengadu ni kita kiranya clients lah, pelanggan kita. Maksudnya itu adalah perkhidmatan yang kita beri berdasarkan kes yang dilaporkan kepada kita dan fail yang dibuka kepada kita berdasarkan penipuan tersebut. Jadi kita pergi, contohnya kita nampak kes ni masih ada peluang untuk dapatkan duit balik, maka kita akan pergi menggunakan semua kaedah yang kita boleh lakukan. Hantar task force kita pergi buat tuntutan, buat desakan, datang dengan media kita untuk kita hebahkan supaya benda ini tidak ada lebih ramai orang ditipu dan ditindas. Jadi ini adalah skop kerja yang melibatkan tuntutan. Jelas dekat sini, sekiranya kita tidak mempunyai peluang untuk mendapatkan duit kita balik, maka barulah kita membawa rakaman-rakaman video ini untuk dibawa kepada publik. Tujuannya apa? Untuk mendesak pihak berwajib sekiranya tidak ada tindakan yang dibuat kepada pelapor yang telah membuat laporan sebelum datang kepada kita. Maka barulah last option tu kita akan tekan di pihak berwajib, contohnya di PDRM ke ataupun di SPRM ke ataupun di mana sahaja, di PBT ke, aduan-aduan tribunal ke. Jadi barulah itu last option kita. Tapi sudah pasti pengadu-pengadu yang datang di sini untuk mengambil perkhidmatan kita, mereka nak duit mereka balik. Jadi sudah pasti kita akan jalankan kerja kita. Prioriti kita adalah keutamaan kita dapat duit balik, dan kita mempunyai kerjasama yang sangat kuat dengan pihak berwajib dan alhamdulillah kita tidak mempunyai masalah dengan pihak berwajib, dengan PDRM ke, dengan SPRM ke atau mana-mana agensi, melainkan ada individu ataupun anggota-anggota yang bermasalah yang tidak menjalankan tanggungjawab kerja. Sekiranya kita nampak kes ni boleh kena tangkap, tapi kenapa tak nak tangkap? Maka barulah kita bagi desakan demi desakan. Tetapi pertama kita tidak akan pergi bawa kes ni kepada publik dulu. Kita akan berjumpa dulu dengan pihak agensi, kita buat perbincangan, akhirnya kita buat tekanan. Sekiranya tidak ada tindakan, barulah kita bawa benda ini ke media sosial dan ditularkan supaya apa? Supaya benda ini mendapat perhatian di pihak atasan, mendapat perhatian kepada Tan Sri IGP ke, kepada Tan Sri SPRM ke, ataupun kepada ketua pengarah dalam Jabatan Agama Islam ke. Jadi inilah benda-benda yang kena faham. Ini adalah kerja-kerja yang melibatkan tuntutan di luar mahkamah dan kita perlu ada prosesnya. Proses yang pertama, kita buat tuntutan, kita dapatkan duit, kita cuba usaha yang terbaik. Sekiranya tidak berjaya, kita nampak last option, mesti nak kena ada hukuman yang diberikan kerana kita nampak duit yang ditipu 10 juta contoh. 10 juta by grouping pun dah lesap, hidup kemewahan, beli kereta, beli rumah, beli banglo, beli tanah, bermewah-mewahan, pergi bercuti sana sini, siap pergi tunaikan umrah lagi gunakan duit yang ditipu. Maka kita nampak dah tak ada duit dah, maka barulah kita pergi buat tekanan kepada pihak berwajib. Last option dah tahu dah duit memang dah tak ada, duit dah bawah tanah, dah habis dah digunakan oleh mereka-mereka ini. Maka kita buat desakan kepada pihak berwajib. Pertama kita buat perbincangan sebab kita tahu pihak berwajib juga ada proses yang tertentu, perlu bahan bukti
bukti yang tertentu untuk menangkap dan supaya kes ni boleh dituduh di bawah Jabatan Peguam Negara, dan dia ada prosesnya. Sebab itu saya jelaskan ini ada kes yang berkaitan tuntutan. Maksudnya dia perlu ada pengadu. Okey. Kes skop kerja yang satu lagi. Skop kerja pertama jelas. Okey, ni skop kerja yang satu lagi adalah kes-kes yang melibatkan kes publik. Kes publik ni dia ada pengadu tak? Ada. Pengadu ni siapa? Umum. Jadi tetapi kes-kes yang melibatkan publik, kita lihat dulu apa jenis kes. Contohlah, saya ambil paling mudah lah. Sekarang ni kes yang tular di media sosial yang katakan seolah-olah Yusof Hazmi tak ambil peduli bila Raja Sultan dihina, Sultan dihina, Yusof Hazmi buat tak peduli. Saya nak bagi tahu stand kita, saya Yusof Hazmi di Semayang Malaysia dan rakan-rakan NGO kita masih sama. Sekiranya ada orang-orang yang tidak bertanggungjawab, tidak kira daripada golongan orang awam ke, kumpulan orang awam, golongan profesional, parti politik apa ke, kita tetap akan berada di barisan depan bersama dengan rakan-rakan NGO yang lain. Kerana apa? Itu tanggungjawab kita. Tapi kita kena lihat kes itu bagaimana sedang berlaku. Contohnya, sebelum ni, kes-kes yang kita terpaksa keluar untuk bagi desakan, buat hebahan, kita tularkan kerana apa? Kes itu tidak diambil tindakan. Contohnya, bila ada raja yang dihina, tak ada tindakan. Pihak berwajib tak pergi tangkap, tuduhan tak berlaku di mahkamah, tak ada sebarang tindakan yang berlaku. Kita dah berbual, kita dah bagi tahu dengan pihak berwajib. Sebelum previous case saya cerita, kita dah telefon, kita dah bagi tahu dengan OCPD, kita bagi tahu kes ni kena tangkap di bawah daerah kamu, di daerah sekian-sekian, kena tangkap. Kita nampak tak ada tindakan, barulah kita bawa kes itu kepada publik. Kerana apa? Nak mendapatkan perhatian kepada Tan Sri, IGP ataupun Ketua Polis Negara ataupun kepada pengarah dalam siasatan jenayah. Jadi kita nak dapatkan perhatian supaya orang-orang yang menghina raja-raja ini, sultan-sultan ini ditangkap, dituduh di mahkamah. Ini sebabnya. Tapi dalam kes yang terbaru ini, semua kes yang melibatkan sultan dan raja, sultan-sultan yang dihina, hari ini tular video, esok dah kena tangkap. Hari ini berlaku tular di media sosial, lusa dah kena tangkap. Jadi sebenarnya peranan kami, pertama saya nak bagi tahu apa-apa tindakan daripada pihak berwajib yang perlu diambil tindakan, dia kena ada pelapor. Kita kena faham proses undang-undang. Kita balik kepada kita punya rukun negara. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan pada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Kelima, kesopanan dan kesusilaan. 5 perkara ni kita pegang kerana ini bukan orang biasa-biasa yang buat ni. Sejarawan, bangsawan, negarawan yang buat blueprint apakah rukun negara ini. Ini bukan dunia perkara biasa-biasa. Orang yang bijak pandai, yang cerdik, yang betul-betul tahu apa nak buat dalam untuk dimartabatkan supaya seluruh rakyat Malaysia pakai benda ni. Di sekolah lagi kita dah pakai. Jadi sebab itu saya nak bagi tahu macam mana hari ni pihak semboyan Malaysia hari ini berlaku hinaan kepada raja, sindiran kepada raja, esok dah kena tangkap, lusa dah kena tangkap. Dan macam apa lagi tindakan yang kita boleh buat? Tuan-tuan nak suruh ni, kepada saya minta maaf lah kepada yang dibayar semua ni, yang buat komen-komen, yang penyokong-penyokong Tiger dalam mana-mana parti lah. Saya tak kisahlah parti biru ke, merah ke, hijau ke, kelabu ke, kuning ke, asap ke, green colour ke, ataupun silver ke. Saya nak bagi tahu ni, kamu-kamu yang dibayar untuk komen dan menghina, tapi jadilah orang yang cerdik. Jangan jadi orang yang minta maaf, jangan jadi bingai. Sebab apa? Orang yang bingai ini dia tidak bercakap, berhujah berdasarkan fakta. Kami di Semayang Malaysia, kalau nak buat kerja-kerja tindakan, tuan-tuan boleh rujuk dengan pihak berwajib. Pasal saya orang pengamal undang-undang. Pihak berwajib nak buat tangkapan, dia kena ada pelapor. Sama ada pelapor tu datang daripada orang awam itu ataupun daripada pihak agensi itu sendiri. Jadi dalam kes-kes penghinaan kepada agung dan sultan, kalau hari ini berlakulah hinaan kepada raja-raja, dia kena ada pelapor. Maka dalam kes-kes yang terbaru ini, hari ini sahaja dihina, besok dah kena tangkap. Maksudnya apa? Lusa dah kena tangkap. Maksudnya ada pihak dalam agensi sendiri membuat laporan aduan supaya kes ini boleh ditangkap dan dituduh. Jadi sebab itu tuan-tuan kena faham, saya ni bukannya orang di parti. Saya ni bekerja, bertindakkan berdasarkan aduan. Kita ni loudspeaker, kita ni pembesar suara. Sekarang ni tengah tular, semua bercakap tentang Yusof Hazmi. Yusof Hazmi ni dah jadi apa? Kucing lah. Lepas tu Yusof Hazmi ni dah bukan semboyan, macam-macam lah. Kan? Saya nak bagi tahu kepada yang komentar-komentar ini, jadilah orang yang cerdik.
Sebab apa? Jangan terlihat kita bingai dalam komen. Sebab apa? Kerana ruginya kita. Sebab dalam kita membuat komen itu, pertama saya dah maafkan dah pun. Pasal saya nak terima kasih. Dalam 1 minggu lebih ni, Alhamdulillah, hari-hari saya dapat pahala. Pasal saya kurang pahala dan kurang baik. Saya dah lah kurang baik, kurang pahala, kurang buat kebaikan, kurang pahala. Tuan-tuan bagi saya pahala. Cuma saya nak bagi tahu, tuan-tuan yang membuat komentar-komentar yang sebegini ini, saya nampak kurang kreditnya, tahapnya teruk sangat. Takkanlah nilai tuan-tuan dibayar dengan harga 2-3 ribu ringgit untuk hentam Yusof Hazmi untuk buat video, buat content creator berkaitan dengan raja-raja yang dihina, sultan-sultan yang dihina. Sedangkan semua kes yang terbaru melibatkan sultan dan raja-raja dihina, semua dah berlaku tangkapan. Tangkapan dah dia buat, tuduhan terus berlaku. Termasuk yang berlaku kepada Menteri Besar Kedah. Menteri Besar Kedah, hari ni dia komen sendirian, lusa dah kena tangkap, dah kena tuduh. Apa yang perlu saya nak komen lagi? Benda tu dah berlaku, dah ada tangkapan. Contoh, kita ambil contoh kes yang terbaru. Si Haq ni, kenapa saya kerap bercakap? Sebab hari ni si Haq, pengasasnya masih lagi bebas berada di New Zealand. New Zealand ke Switzerland? New Zealand. Berada di New Zealand. Sedang ramai rekrutmen pengikut. Jadi kenapa kita kena desak? Kerana hari ini kita nak dapatkan perhatian daripada Interpol. Supaya Interpol boleh berhubung dengan Interpol New Zealand. Supaya boleh ada tangkapan. Kerana ini melibatkan masyarakat di negara kita, ajaran sesat yang semakin hari semakin bertambah dan dia semakin mengauk keuntungan. Dia makin ambil lagi duit-duit orang-orang ni kerana ketaksopan kepada ajaran yang tak masuk akal, ajaran yang sebenarnya tidak membawa sebarang kebenaran. Sebab itu saya nak bagi tahu kepada yang komentar-komentar ni, saya rasa pertama kamu kena belajar balik tentang perundangan. Kalau kamu nak edit video tentang saya cakap Yusof Hazmi pernah sebut saya dan juga rakan-rakan NGO akan berada di barisan depan sekiranya raja-raja Melayu dihina. Saya nak tanya dengan tuan-tuan, beritahu dengan saya mana satu sultan yang hari ini yang disindir dan yang dihina tidak berlaku tangkapan. Semua kena tangkap. Mana parti pun yang buat, semua kena tangkap. Saya tak on behalf mana-mana parti. Parti biru ke, hijau ke, kuning ke, biru ke, laut ke apa, semua terus kena tangkap. Bermaksud apa? Hari ini pihak berwajib efektif. Maksudnya produktif. Dia menjaga integritinya. Sebab apa? Dia tak tunggu. Hari ini hina, besok dah kena panggil. Hari ini hina, lusa dah kena panggil. Jadi tahap kita di sembahyang Malaysia, kita hanya boleh komen dan kita boleh mengajak orang ramai membuat laporan polis secara besar-besaran sekiranya kita nampak tidak ada berlaku tindakan kepada orang yang menghina. Barulah kita turun padang. Jadi tuan-tuan, orang-orang yang komentar-komentar yang maaf bingai-bingai ni, saya nak bagi tahu, kenapa kamu tak bijak dalam membuat penilaian? Contohnya, kalau kamu sebagai orang yang betul lah berjuang, minta maaf saya kata, kalau betul lah kamu ni betul benar-benar berjuang, kenapa yang selama ini berlaku di negara kita, kamu semua tak pernah hadir untuk buat laporan polis atau ada rakaman media yang berada di depan balai bersama-sama dengan rakan-rakan NGO untuk membuat pendedahan ataupun meminta ataupun mendesak pihak berwajib untuk menangkap. Jadi adakah kamu hero di dalam sosial media ataupun kamu ni hanya dah kurang kerja ataupun kurang makan kismis ke ataupun mungkin otak ke ada masalah short ke apa ke, saya pun tak pasti. Sebab saya rasa kesian dan hari ni hari Jumaat dan saya tak nak cakap macam ni, tapi saya kesian. Awak tak kenal saya, tak pernah jumpa pun saya, tak pernah berhadapan dengan saya, tak pernah pun duduk dengan saya. Tiba-tiba macam awak kenal isi hati saya, macam awak belah isi hati saya, macam awak duduk dengan saya buat kerja sama-sama, macam seolah-olah jadual kerja saya ni awak yang pegang, seolah-olah setiap daripada jadual perjalanan kerja saya setiap hari, termasuk kerja-kerja yang di semua Malaysia buat, seolah-olah awak ni one of a playmaker. Tak apalah, kita jangan cakap playmaker, kita cakap one of the staff lah, kita kata mastermind playmaker besar sangat. Kalau nak kenal kita, datang sini, kita bagi task, kita bagi job, buat kerja dan awak belajar daripada kerja ni. Sebab saya kesian, sebab apa, mak bapak kita ajar kita supaya beradab, mak ayah kita ajar kita supaya menjadi orang yang penuh beradab, cakap elok-elok, tahu nak komen elok. Ini kadang-kadang tak kenal saya pun, tak kenal saya tapi panggil saya anjing, tak kenal. Bayangkan anak saya 7 orang dengar, takkan cakap bapak saya anjing. Jadi setiap hari yang, maaflah, saya ni walaupun tak baik tapi sudah pasti saya menjadi imam dalam keluarga. Anak saya 7 orang, takkanlah yang jadi imam tu anjing kepada 7 orang anak tu. Jadi bayangkan betapa murahnya, betapa miskinnya kita dalam pemikiran. Lebih bagus kita tengok orang-orang kampung ni
Kita nampak mereka seolah terlihat tidak bijak, tapi mereka jauh lebih bijak, jauh lebih matang, jauh lebih rasional. Tapi kadang-kadang saya nampak yang belajar di universiti, yang kadang-kadang pelajar IPTA, IPTS ni, yang pandai-pandai ni. Tapi saya ingat, mungkin kalaulah ibu dan ayah kamu tahu komentar-komentar yang kamu buat dalam sosial media, mungkin ayah dan ibu kamu sedih. Sebab apa? Sepanjang kamu berada dalam kandungan dia 9 bulan 10 hari, ibu kamu mendoakan kesejahteraan hidup kamu supaya kamu menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleha, supaya menjadi pemimpin yang baik, memberi manfaat. Tapi bila keluar-keluar dia tengok anaknya bukan masalah, macam bukan kurang cerdik. Dia dengan macam nak ikut-ikut, nak macam sikit dan macam tak jauh dia dengan monyet, kan? Jadi ini jadi masalah. Sebab saya tak nak kamu terlihat di hadapan, kalau yang dah berkahwin, anak akan melihat kamu mengajar mereka, mendidik, menunjukkan satu reaction kepada mereka seolah-olah monyet lebih baik daripada mereka, daripada kamu. Jadi inilah yang sedang terjadi. Jadi sebab itu saya nampak, bertaubatlah bila dalam membuat apa-apa. Saya tak cakap saya baik, saya lagi jahat daripada tuan-tuan, tapi cukuplah kejahatan kita hanya untuk diri kita. Cukuplah kejahatan tu untuk diri kita. Biar kita tahu buruk kita, isteri kita tahu buruk kita, anak-anak tahu buruk kita. Jangan kita bawa orang lain ikut sama dalam membuat satu tuduhan, fitnah yang melampau. Kalau tuan-tuan nak berjuang, saya pasti mesti ada yang cakap, Yusuf Azmi, kadang-kadang alah cakap je, awak pun agresif, pernah berlaku tampar dengan seorang warga Bangladesh, pernah bergaduh dengan Along sehingga memukul, pernah pergi ke pusat perjudian, pecahkan tempat pusat judi. Mari saya jelaskan dengan kamu dengan terperinci dan ringkas. Saya beritahu kenapa berlakunya apabila kita pergi ke pusat judi dulu sehingga kita mengambil tindakan di luar bidang kuasa kita. Kerana apa, tuan-tuan? Saya didatangi oleh banyak mangsa wanita yang suaminya semua kaki judi, sehingga kan rumah tak bayar, kereta tak bayar, susu anak tak bayar, sehingga isterinya pergi ke pusat judi, cakap, abang, adakah abang pilih saya atau mesin judi? Isterinya siapa kata? Sehingga kan suami kata, engkau pergi dari sini, aku memilih mesin daripada kamu. Sedangkan wanita ini mempunyai hasil perkahwinan itu 4 orang anak. 2 orang bersekolah dan 2 orang masih kecil, seorang bayi. Maksudnya 1 belum sekolah, 1 lagi masih bayi, 4 orang anak. Jadi saya melihat musnahnya kehidupan judi ini sehingga menghancurkan masyarakat. Bukan berlaku kepada orang Melayu, malah orang India, Cina, semua kena dalam judi ini. Maka saya melihat saya tidak mampu melanggar undang-undang. Saya sudah bercakap dengan pihak berwajib, duduk meeting dengan Majlis Keselamatan Negara, benda ini sukar dibendung kerana apa? Ada permintaan. Selagi mesin itu ada, selagi orang berkehendak nak main judi, maka soroklah mesin pun, duduklah kat dalam bilik sekalipun, dia main judi juga. Jadi saya nampak benda ini perlu ada fear factor. Perlu ada satu situasi yang menakutkan. Maka saya turun dan saya datang dengan rakaman video yang secara live. Waktu tu tak silap saya belum lagi ada FB live ni, zaman-zaman 2012, 13, 14 ni. Maka apa yang saya buat? Saya buat rakaman penuh supaya saya tidak boleh diambil tindakan oleh pihak berwajib. Jadi pihak berwajib akan serba salah untuk ambil tindakan pada saya. Kerana apa? Kerana dia kata yang Yusuf Azmi pergi dan rakan-rakan NGO itu adalah pusat judi yang merosakkan masyarakat. Jadi maka saya pergi, apa saya buat? Saya bawa tukul. Saya pecahkan semua tempat-tempat dia, partitionnya, dalam keadaan rakam tapi tidak mencederakan siapa-siapa. Dan saya rasa lebih bagus saya musnahkan tempat itu, dan hari ini kita dapat menyelamatkan, saya rasa, lebih kepada jutaan ringgit. Dia nak operate balik tempat tu, dia nak recovery balik tempat tu kurang-kurang 2-3 minggu. Kita datang pecah lagi. Sehingga kan hari ini bertukarlah judi ini kepada apa? Kepada judi online. Dah tak ada dah judi-judi buka-buka mesin. Kalau ada pun kat Genting Highland lah kot. Itu yang pertama. Saya terpaksa bertindak itu kerana apa? Kerana melihat keadaan yang berlaku pada masyarakat. Yang kedua, kenapa saya berlaku tumbuk-menumbuk dengan Along ni? Dengan rakan-rakan saya. Tuan-tuan, Along ni, siapa yang pernah pinjam Along tahu ugutan yang berlaku kepada mangsa-mangsa ini. Mereka sampai nak menculik anak. Adakah kita datang dengan keadaan nak Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi, wahai Along, duduklah kamu, kita selesaikan dengan cara yang baik? Tak mungkin. Sudah pasti kita datang dalam keadaan yang kita pun marah mendengar keluhan-keluhan mangsa. Dan walaupun kita tahu tidak semua mangsa ini bercakap benar, tetapi kita tahu insiden yang berlaku tentang rumahnya dikunci,
anaknya dikunci dalam kereta, anaknya diambilnya surat beranak dan sebagainya. Ini satu benda keganasan, kezaliman yang perlu diambil tindakan oleh pihak berwajib. Dan kadang-kadang bukan pihak berwajib tidak ambil tindakan, tetapi kadang-kadang benda ini di luar batasan. Dia datang kadang-kadang tengah malam, datang pukul 2-3 pagi, ada yang peronda tak sempat nak sampai, dia dah lemparkan cat, dia malukan orang tu, akhirnya orang tu telah kehilangan tempat tinggal, duit nak pergi pindah rumah tak ada. Bila tak ada duit nak pindah rumah, apa terjadi? Tumpang rumah orang, dikatakan merempat, hidup semakin stres, isteri tinggalkan pula, bawa lagi anak-anak. Ini sedang berlaku kepada mangsa-mangsa. Ada dua tiga kategori dalam mangsa alum ni. Ada yang memang benar-benar menjadi mangsa, ada yang sengaja mencari masalah dengan meminjam duit alung. Jadi kita kena bertindak sesuai dengan apa yang berlaku, tapi tidak melampaui undang-undang. Kecuali kadang-kadang apabila kita dipukul, maka kita perlu pertahankan kita memukul, supaya berlaku je dekat situ apa? Fear factor, ketakutan, supaya dia tahu juga kita mampu buat lebih daripada dia. Okey, yang ketiga, saya beritahu kenapa saya tertampar Bangladesh tu. Mari saya jelaskan tuan-tuan. Kita ni di Semboyan Malaysia, hidup kita kejar orang yang menipu. Bayangkan ada satu manusia yang pergi menggunakan nama Semboyan Malaysia nak jual baju dengan harga RM9, dan sewaktu itu baju memang alhamdulillah dengan izin Allah laku sangat banyak. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau ada 10,000 orang beli baju Semboyan dengan satu warga Bangladesh itu dan tidak dapat baju itu. Saya pernah menerima komplain, kadang-kadang terlepas pandang 4-5 order yang terlupa nak send pun, walaupun dia penyokong kita, dia pengikut kita, dia pun boleh maki hamun kita. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau 10,000 halai ini keluar, apa akan terjadi pada 10,000 orang tu? Dia datang cari Bangladesh itu yang ditipu ke, ataupun dia cari Semboyan? Dia akan cari Semboyan. Apa akan berlaku? Berhimpunlah orang di depan Semboyan ini mengatakan Semboyan menjadi scammer. Itu yang pertama. Yang kedua pula, kenapa saya boleh jadi begitu marah? Pada bulan Ramadan, sudahlah engkau nak menipu. Okeylah, engkau menunjukkan satu kedai orang Melayu yang tak pernah kenal pun kau. Konon-kononnya yang dia nak bagi tahu, inilah kedai saya. Padahal kedai itu adalah kedai orang yang tak pernah terlibat dengan Semboyan, tak kenal Semboyan, dan dia pun tak kenal. Supaya apa? Bila orang tu transfer duit kepada dia, maka orang-orang tahu inilah kedai dia. Maka orang pergi ke kedai di Ceras tu, apa akan berlaku? Orang akan bergaduh, pecahkan kedai, orang mungkin pukul owner, sebab dia duduk betul-betul berhadapan dengan kedai itu dan dia menunjukkan ini kedai dia. Dalam Shopee itu pun ditunjuk inilah kedai dia. Jadi tuan-tuan bayangkan dalam keadaan insiden begitu, saya bulan Ramadan, kita sedia maklum, kita seperti singa yang lapar pada bulan puasa Ramadan. Kita tahu kau bukan nak tipu biasa punya, engkau akan collect duit untuk, contoh, ya paling sikit saya ambil 10,000 helai lah. Sebab waktu tu memang alhamdulillah dengan izin Allah baju sangat laku kerana penyokong kita sangat memberi sokongan. Satu tipu, kau tipu nak ambil, orang mesti akan beli dari dia kan, sebab beli dengan kita harganya berapa? Harganya 45 waktu tu, RM45. Dapat RM9, rasa-rasa Wan beli kat mana? RM9 lah. Dan kita tahu RM9 tu takkan berlaku baju tu akan sampai. Dia buat begitu. Yang kedua pula, dia nak tuduh pula orang lain. Kononnya nanti bila dia transfer duit, dia akan lepas tangan, orang akan datang serbu kedai itu. Bila orang datang serbu kedai tu, orang tu kata dia, saya tak tahu menahu apa, tak berlaku. Akhirnya apa? Orang tu pula buat report. Dan semua orang yang dah bayar RM10,000 lainnya akan datang mana? Akan datang Semboyan. Apa yang akan terjadi? Kita takkan nak ganti RM10,000 lain, bukan sikit-sikit duit bang. Jadi itu yang menyebabkan kemarahan saya meledak, dan itu saya mohon maaf. Itu adalah kesalahan saya. Saya mohon maaf. Dan selepas saya menampar, keadaan berlaku reda kembali, dan saya memohon maaf juga kepada dia, dan saya minta maaf pada dia, dan dia juga minta maaf pada kita kerana dia tahu tindakan dia salah. Dia nak jual baju itu tanpa izin. Tapi saya juga merasakan bersalah sebab saya telah menampar. Kalaulah kes ini sudah menjadi satu kes yang perhatian, saya sudah menjalankan tanggungjawab saya, pergi memberi telah menjalankan siasatan dengan baik. Saya polis panggil, saya pergi, dan akhirnya berlaku tangkapan dan sebagainya. Kesnya sudah selesai. Kes pun sudah ditutup. Berlaku kerana apa? Laporan polis itu telah ditarik kerana apa? Dia pun mengakui dia punya kesalahan dan dia tak berani report pun. Dia tak report pun. Jadi pihak polis yang buat report. Maksudnya pihak polis produktif lah. Dia buat report sebab nak tangkap saya. Tapi saya tak salahkan pihak polis kerana benda tu tular. Jadi sebab itu kena faham. Kepada komentar-komentar ni, fahami dulu skop kerja yang Semboyan buat. Tuan-tuan, saya tak nak bila ada isu yang melibatkan orang parti politik dekat Malaysia ni, kenapa tuan-tuan nak suruh saya bercakap? Sebab tuan-tuan yang dapat untung, yang dapat projek, tuan-tuan yang dapat projek, dapat untung, jadi
jadi kaya raya, dapat duit daripada duit hasil alhamdulillah, mungkin duit halal, saya pun tak tahu. Jadi tuan-tuan yang dapat benda tu. Jadi kenapa tuan-tuan nak libatkan saya untuk join tuan-tuan? Nak join tuan-tuan, macam mana engkau nak suruh aku pergi berperang yang perangnya pun dah selesai, pihak berwajib dah ambil tindakan, tuduhan dah berlaku, engkau nak suruh aku bercakap untuk apa? Tujuannya apa? Bila awak suruh saya bercakap untuk mendapat sokongan untuk awak yang dapat untung, dapat projek, dapat ni, dapat tanah, dapat ni, kenapa saya nak involve? Kan? Kalau ada keuntungan pada saya sekalipun, kalau benda itu mendatangkan satu benda yang salah, contohnya benda yang haram lah, pergi hina orang, kutuk orang, tuan-tuan, beritahu dengan saya. Daripada zaman 2013 saya berjuang juga, daripada 2013 berikan kepada saya siapa orang parti politik yang saya tak komen, semua saya komen. Tapi kenapa saya sekarang dah malas nak komen? Sebab saya tahu 2 kali 5. Saya tahu 2 kali 5. Yang sini pun sama, sini pun sama. Yang dapat darjat mereka, yang dapat kedudukan mereka, yang makin kaya mereka, yang makin kaya lagi kroni mereka. Lepas tu tuan-tuan nak suruh saya komen. Ni, yang dibayar 2-3 ribu ni. Ni 2-3 ribu ni. Apa ni, kucing-kucing ni. Apa ni nak suruh saya komen? Takkanlah nak suruh saya komen. Sedangkan tuan-tuan ambil hasil saya tak nak sebut haram. Tapi tuan-tuan yang ambil hasil tu. Takkan tuan-tuan nak fitnah orang, nak tuduh orang, nak hentak orang, nak maki hamun orang, nak cakap orang bodoh, nak cakap orang anjing, nak cakap orang semua. Tuan-tuan nak ajak saya join tuan-tuan. Kenapa pula? Sebab tuan-tuan, saya tidak terdidik dengan ibu, dengan ayah saya bercakap benda macam tu. Saya rasa lebih bagus, ni bagi saya lah, lebih bagus saya tak berpakaian baju lah, bertelanjang lah, daripada saya perlu hina orang, saya perlu fitnah orang, saya perlu cakap buruk pasal orang. Sedangkan tuan-tuan pun buat benda yang sama. Kamu cakap perkara yang sama kepada dia, dia pun cakap perkara yang sama. Jadi tuan-tuan, pentas politik ni saya dah faham. Saya dah bukan pioneer, saya dah masak. Pentas politik ni apa ni? Pentas kutuk mengutuk. Jadi itu bukan bidang saya. Jadi jangan ajak saya. Kenapa nak ajak saya kutuk orang? Kenapa nak ajak saya untuk fitnah orang? Kenapa nak ajak saya untuk maki orang? Kalau tuan-tuan seronok dengan buat macam tu, seronok berkawan dengan syaitan, suka maki hamun orang, hina orang, tuan-tuan je lah kawan. Kenapa tuan-tuan nak ajak saya? Tuan-tuan bagi saya 10 juta, 20 juta, 30 juta untuk cakap macam tu. Tuan-tuan bagi saya 100 juta pun, saya tak akan hina orang. Kalau saya pergi, contoh, kalau saya bertanding, ataupun saya masuk dalam kancah politik, saya tidak akan hina orang. Kenapa? Saya hanya menceritakan tentang fakta. Apakah pembaharuan yang saya akan buat? Sekiranya saya mentadbir, saya akan pastikan dekat sini akan ada penambahan 10 buah masjid. Saya akan pastikan di Malaysia ni akan penambahan universiti. Saya akan pastikan doktor-doktornya ditambah gajinya. Saya akan pastikan pihak agensi akan ditambah gajinya sebulan lebih kurang 400-500 ringgit. Saya akan pastikan supaya air yang berlaku di seluruh Malaysia ni akan dapat percuma. Saya akan fikir apa yang saya nak buat beri manfaat kepada masyarakat. Bukan saya nak pergi kutuk orang. Saya kalau boleh ambil peluang sebelum saya nak tutup ni, bersaing, cubalah. Saya rasa berhentilah. Semua ni saya cakap pada semua parti. Semua parti yang ada. Berhentilah bercakap buruk tentang orang. Berhentilah menghemburkan fitnah kepada orang. Berhentilah memberi komentar-komentar menghina kepada orang. Sampai bila? Tak malu ke? Kita ni makin hari bukan makin muda, makin tua. Apakah pembaharuan yang kita nak tunjuk kepada negara kita kalau kita hina orang? Apa yang kita tunjuk? Jadi tuan-tuan, masyarakat, anak-anak saya ni semua ni, yang masih muda-muda, yang masih kecil, tengok, kalau nak jadi pemimpin negara, kita kena kutuk orang. Kalau kita nak jadi pemimpin negara, kita kena hina orang. Kalau kita nak jadi pemimpin negara, kita kena hembur orang. Kita kena killer character assassination orang. Kita kena cari aib dia. Kita kena buka aib dia. Kita kena tengok apa kelemahan dia. Kita kena tengok apa kerja isteri dia. Apa anak-anak dia buat. Sekolah mana. Apa. Semua kita ambil tahu. Saya rasa inilah politik paling tak sihat. Saya tidak berjanji apa-apa, tapi wallahi sekiranya 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi saya masuk ke dalam dunia politik, saya akan bawa seperti mana arus saya bawa dalam semboyan Malaysia. Pertama, saya wujudkan kasih sayang. Saya bentuk kasih sayang tu. Saya akan pastikan semua orang bila ada keberadaan kita semua di dalam kedudukan tu dia rasa gembira. Kita cuba pastikan, saya akan cuba usaha buat sekiranya saya duduk dalam satu gerakan tu, saya akan pastikan dana kepada mereka ini cukup keperluan. Bukannya saya fikir apa nak cari puan hari ni, apa nak hentam lawan aku ni. Ubahlah. Tolong jangan jadi manusia. Tuan-tuan cakap saya munafik. Tuan-tuan cakap saya tu saya kata, tuan-tuan kenal ke saya? Tuan-tuan kenal saya macam mana? Kenal saya dekat mana? Tuan-tuan kenal saya dekat mana? Kalau tuan-tuan betul kenal saya, tuan-tuan nak sebut saya munafik, saya yang tahu saya munafik ke tak. Kalau tuan-tuan cakap macam tu, okey, tak apalah, saya anggap diri saya munafik. Tapi tuan-tuan kena cakap saya munafik, tuan-tuan tahu dari mana? Saya kena cakap diri saya
saya munafik, saya tahu tentang diri saya. Saya tahu tentang apa yang saya buat. Jadi kalau saya cakap, saya iktirafkan diri saya, betul lah. Tuan-tuan boleh iktirafkan saya. Bayangkan, punyalah busuknya kita punya pemikiran. Sebab tu saya ambil peluang ini, berhentilah membuat menggerakkan satu gerakan budaya politik yang tidak sihat. Bertobatlah saya kata. Sebab kalau kita masih begini, Malaysia tidak akan maju, pemimpin negara tidak akan sihat, kita tidak melahirkan ahli kabinet yang memberi kebaikan. Sebab kepada otak setiap pagi bangun nak kutuk orang, bukan fikir nak bangunkan negara, bukan nak bangunkan rakyat, nak bantu rakyat. Orang rakyat miskin macam mana nak kena tolong, macam mana kita nak bantu hari ni masalah rumah tangga semakin ramai bercerai-berai sebab masalah kos sara hidup yang semakin meningkat. Macam mana nak selesaikan orang yang hari ini kenapa boleh terlibat dengan Along yang pinjam RM500,000 sebab apa? Kadang-kadang pihak yang tertentu tidak mengeluarkan sepatutnya dana yang perlu diberi. Fikir benda macam ni lah. Tak apalah, saya maafkan kepada yang komentar-komentar ni. Mudah-mudahan sempat bertobat. Saya juga minta maaf kalau ada keterlanjuran dalam ucapan saya sepanjang daripada awal hingga akhir. Dan saya harap video ini harus ditularkan sebaik mungkin. Sebab apa? Supaya memahami konsep flowchart perjalanan kerja semboyan yang supaya semua umum kena tahu. Jadi berhentilah kita menghina dan mengherdik orang. Jadi itu saja. Mudah-mudahan di hari Jumaat ini kita mendapat rahmat dari Allah, mendapat hidayah dari Allah. Saya mohon ampun dan maaf. Jadi insya-Allah kita ambil kesempatan kita selawat ramai-ramai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim insya-Allah. Syukur kepada Allah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.